Ibu bapa sememangnya mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Sebagai ibu bapa, sudah menjadi tanggungjawab buat mereka dalam memberi layanan yang sama rata kepada setiap anak-anak dan bijak menguruskan hal berkaitan keluarga tanpa mempunyai sikap pilih kasih. Namun tidak dapat dinafikan sesetengah ibu bapa dilihat memberikan layanan yang istimewa atau bersikap berat sebelah terhadap anak yang lebih cerdik, cantik, rajin atau yang lebih percaya berbanding anak yang mempunyai kekurangan. Walau bagaimanapun harus diingatkan bahawa pewatakan setiap manusia itu adalah berbeza dan lumrah bagi setiap individu mempunyai karakter dan pencapaian yang berlainan. Jadi ibu bapa seharusnya bersikap adil dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama rata kepada setiap anak tanpa meletakkan sebarang syarat. Namun persoalannya, apakah antara kesan jangka panjang sekiranya ibu bapa bersikap pilih kasih terhadap anak-anak dan peranan ibu bapa dalam menangani isu pilih kasih ini? Baik, itu dia sedikit laporan berkaitan topik kita pada hari ini dan saya suka sangat penonton-penonton kita Fahrin Ahmad sebab mereka sudah mula berkongsi pengalaman dan komen mereka dan ini komen yang menarik perhatian saya dari Nur Laili. Ramai kita ibu bapa, biasanya saya dengar dari kaum ibu yang tanpa disedari membezakan taraf anak-anak. Contohnya apabila kita kata dia ni tak macam abang dan kakak dia lah. Dia ni senang nak handle, tak banyak ragam. Di situlah mulanya kasih sayang bersyarat. Dia nampak macam ringkas, nampak berseluruh. Tapi kalau anak dengar tu dia mungkin akan terasa ada satu perbandingan dan sebagainya kan. Okey, baik, kita terus saja bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio pada hari ini. Kita bersama yang berhampiran dengan Sugi, Datin Rabiqah Nur Al-Islam Ahmad. Terima kasih Datin bersama dengan kita. Terima kasih menjemput. Ini antara orang yang boleh benar-benar bercerita tentang kisah ni, anak ramai ni. Okey, dan di sebelahnya kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Terima kasih Encik Zaid sama-sama bersama kita. Terima kasih kembali. Baik, Encik Zaid, Datin dan juga Fahrin. Mungkin selepas mendengar komen itu tadi, kita semua saya rasa sepakat dengan yang ini sebenarnya berlaku tanpa disedari. Kan? Tidak ada ibu bapa nak menyinggung perasaan anak. Tapi mungkin Encik Zaid boleh buka topik hari ini dengan berkongsi, betul ke ibu dan ayah sebenarnya tidak menyedari yang mereka melakukan ini dan menyinggung perasaan anak dan sekaligus membawa kepada kasih sayang dengan syarat. Okey. Benar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul lah. Saya rasa keyword dia kat sini ialah dengan tak sengaja, dengan tak sedar. Tetapi dengan tak sengaja, tak sedar itulah lambang kepada niat kita, lambang kepada hati kita kan. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita pentingkan itu yang keluar melalui perkataan kita. Kalau bercakap pasal kasih sayang tanpa syarat ni, kerana kita semua pernah alami. Mungkin ramai di antara kita pernah dapat contohnya kalau kita jadi members kepada satu company ke apa kan, loyalty program, tiba-tiba mereka hantar voucher, mereka hantar gift voucher RM500. Oh, happy, bestnya. Tengok belakang ada 20 syarat. Sakit hati tak? Sakit hati tak? Saya selalu kena. Bestnya bagus lah company ni hantar macam. Tengok belakang, Allah, kena beli brand ni, kena macam-macam syarat. Terus buang je lah. Kan? Jadi agaknya kasih sayang tanpa syarat tu macam tu lah. Anak-anak dia mengharap hadiah. Voucher tu tadi. Kita panggil voucher kasih sayang tadilah. Voucher kasih sayang daripada mak ayah. Tiba-tiba dapat, tapi belakang tu penuh dengan pelbagai syarat. Kena pandai, kena handsome, kena cantik, kena rajin, macam-macam. Ada 20 syarat kat situ. Jadi anak kita manusia berbeza, betul kan? Tadi pun yang penonton pun dah sebut. Secara tak sedar kita dah banding dah. Jadi anak-anak yang okey tu dia tak rasa apa-apalah. Tetapi yang tak berapa okey, yang mungkin ada kekurangan sana sini, dia akan rasa, aku ni tak cukup bagus ke? Aku ni mak tak sayang ke, ayah tak sayang ke, itu kita risau. Okey, baik. Untuk Datin sih 6 orang cahaya mata. Dia cukup menarik kerana Datin sih punya anak kandung, anak tiri dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat cara mendidik, cara meraihkan anak-anak itu juga memang cukup menarik untuk kita kongsikan. Jadi bagaimana Datin mendidik anak-anak ataupun menangani bagaimana untuk mereka rasa semuanya disayangi? Masya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. Okey, first of all, sebenar-benarnya
saya mempunyai 8 orang anak lah. Wow. Saya susah untuk membeza-bezakan anak-anak saya ni sebab 2 orang yang the eldest one is my stepson and stepdaughter. Okay, so 6 orang adalah bersama saya lah, my husband. So apa yang menarik bila you ramai anak ni, nombor 1, rumah tak sunyi. Rumah tak sunyi. Huru-hara. Yes, huru-hara kan. Yang kecil, yang besar bila datang, yang abang pula. Yang the eldest 26. So macam mana untuk saya menangani anak-anak ni? Very simple. Anak ni dia akan ikut the leader. I mean the parents. Maknanya how kita nak handle dorang, macam mana kita mendidik dorang, dia akan ikut kita. So anak-anak saya alhamdulillah baik daripada the stepson, stepdaughter, and then anak saya sendiri sampai the 4 years old tu, alhamdulillah sangat mudah untuk saya handle. Sangat mudah dan sangat mendengar kata. Okey, macam anak saya contoh macam semalam kan, one of my daughter yang 9 tahun dapat result exam dia semua A. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah semua A. And then yang 10 tahun beza dia dengan kakak dia tu 1 year. 10 tahun tu ada B, A cuma 1. So jadi masa tu dia agak macam senyap. Anak ni dia macam ni nak cakap dia lain-lain. Yang ni sensitif, dia tak nak tunjuk result exam dia tu. Dia 10 years old yang ada B, ada C tu. So yang A ni very mommy, papa. So dia yang seorang ni macam menjauhkan diri. So I dah cakap sama husband, okay, kita panggil dia juga. Kita kata, oh, you Anggun, you are very good also. Maybe masa ni you terlupa ke apa. Itulah ada soalan, I salah ni. Gini. Dia dah macam, so how you handle. Sebab I adalah macam, tadi doktor cakap kan, I ada macam bagi diorang present. Maknanya bagi diorang bersemangat. Okay, siapa belajar pandai, mami bagi cash money berapa ringgit. Supaya diorang bersemangat untuk mendapatkan A tu. Sebab I nak kalau boleh anak-anak A, anak-anak I semua ada A, tak nak B. Macam tu lah. So I mencabar anak-anak tu. So jadi bila datangnya Anggun tu dapat A sikit daripada adik dia, dia agak membawa diri. So kita ni as a parent memainkan peranan penting, panggil dia balik. Menarik cara Datin menangani kesemua mereka. Tapi kita raikan jugalah kan, walaupun dia tak ada, kita pujuk dia balik. Betul. Kena. Sebab diorang ni anak-anak, kita kena ingat, bukan anak yang dewasa sahaja yang akan ingat apa yang mak bapak dia cakap. Maknanya parents cakap apa sebenarnya daripada kecil tu. Daripada kecil dia akan ingat, okey tak apa, kita ada B, mami still tak marah, tapi mami still support. Macam tu. Dan ini membawa kepada persoalan Encik Zaid. Macam kalau Datin sendiri, tadi Datin berkata yang memberikan reward kan kalau dapat A. Okey, mungkin termanya adalah positive reinforcement. Kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa yang menggunakan positive reinforcement. Tetapi adakah ini akan orang kata backfire mereka sebab dah selalu sangat, okey, kalau you buat ni, mama bagi ni. Kalau you buat ni, mama bagi, katalah sapu rumah ke, mop rumah, buat kerja sekolah, mama belikan toys ke apa kan. Tapi kalau anak yang tak buat tu, dia tak dapat. Tapi ini dah ada syarat. Antara anak-anak mereka pastinya ada macam, alah sebab dia tolong dia dapat, saya tak tolong saya tak dapat. Macam mana Encik Zaid? Okey. Menarik konsep tu. Sebenarnya okey kalau jelas. Yang penting kat sini kena jelas lah. Jelas, dia ada dua. Jelas dan adil. Maknanya semua orang dapat peluang. Saya pernah buat kat rumah saya. Masa anak-anak kecil, kebetulan masa tu maid lari. Maid lari malah dah nak ganti. Bajet duit maid tu, kata, why not kita bayar kepada anak-anak. So kita cakap lah, siapa basuh periuk, periuk yang besar tu dapat RM5, pinggan RM3, yang kecil-kecil RM2. First time dalam rumah saya, anak-anak berebut basuh pinggan. Berebut basuh pinggan sampai gaduh-gaduh. Abang, kakak nak basuh periuk, nak dapat duit banyak. Dan sampai 3-4 kali sehari dia orang vacuum rumah. Sebab saya cakap vacuum rumah RM5. Lupa nak cakap seminggu sekali. Maknanya boleh. Dengan syarat benda tu jelas, benda tu adil. Maknanya kalau anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, tak bolehlah nak banding dengan anak yang 8 tahun. Mestilah abang atau kakak tu akan conquer semua. Kita sebagai ibu bapa kena pantau. Bijaklah pantau, bagi-bagi. Kalau mereka tak bersedia untuk so-called berebut peluang ni, kita kena agihkan dengan secara adil. Kawal sikit. Dan nak sender sikit pasal tentang dapat A apa semua tu, saya rasa boleh. Tapi kita kena tengok kemampuan anak kita. Kalau semua mampu dapat straight A's, tak ada masalah. Tapi kalau ada anak-anak yang memang kita tahu ada mungkin, kalau saya tak suka guna slow learner ke apa, sebab mereka cuma ada term saya guna sendiri, iaitu OKB. Dia orang kelainan belajar. Orang kelainan belajar ni dia tak belajar macam kita. Saya pun ada anak seorang yang macam tu. Bila kita ajar dia guna pen and paper, kertas ini, dia tak faham.
Tapi bila kita guna susunan, guna mainan dia, susun contoh 16 tolak 9. Guna kertas, dia tak faham sampai petang. Kita menjerit-jerit habis suara dah. Tak faham. Bila suruh susun aja tak sampai 5 saat, dapat jawapan. Maknanya OKB, orang kelainan belajar, dia belajar guna sentuhan. Kalau kita guna audio visual, ini penting untuk ibu bapa tahu apa cara anak-anak belajar. Jadi tidaklah kita letak dia A. Yang lebih bagi saya lah, cadangan saya, lebih baik ialah kita peningkatan. Kalau exam dulu dia selalu dapat D minus. Sekali dia balik rumah dapat C minus. Kita kena raikan tu. Kena raikan tu sebab kita tanya dia, abang tak pernah dapat C kan? Tak pernah ya. C minus pun jadilah rai. Seolah-olah dia dah dapat A ke apa kan. Sebab itu satu peningkatan untuk dia. Jadi boleh buat positive information boleh, tapi adalah berhati-hatilah. Dan di sini juga sebenarnya kita beri penekanan untuk tidak membanding-banding, kerana setiap anak itu istimewa, mempunyai perwatakan masing-masing dan potensi mereka yang istimewa berbeza-beza. Okey. Baik, kita ada satu komen juga. Terima kasih sekali, banyak hari ni komen sebenarnya kita di Facebook. Terima kasih banyak. Dalmia Darwis, macam saya ada 4 orang anak, 2 orang anak saya anak istimewa. Setakat ini saya masih mencuba untuk berlaku adil kepada 4 orang anak saya. InsyaAllah saya akan cuba bagi kasih sayang dan sayang sebaik mungkin, sebab semasa kami kecil dulu, mak ayah tak juga jaga pernah dan juga pernah berlaku tak adil sesama kami adik-beradik. Jadi saya pun sebolehnya saya berlaku adil kepada anak-anak saya sebaik yang mungkin. Ini yang kita namakan break the chain tau. Rantaian yang banding-membanding dan membezakan itu kita harus putuskan. Dan parenting ni pun perlu ikut zaman, sebab sekarang ni dah tak boleh gunakan cara dahulu. Dan kita nak tanyakan sebentar lagi kepada Cik Zaid dan juga Datin. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Kasih sayang tanpa syarat. Cakap dia 2 orang anak, 2 perempuan. So perempuan 2 ni tak boleh nak bezakan. So kita kena sama rata, walaupun seorang tu pandai, seorang tu tak pandai ke, ataupun seorang tu cantik, seorang tak cantik ke, korang kena sama rata kasih sayang. Sebab kasih sayang mak ni dengan anak tu ikhlas. Orang kata sebab kita yang melahirkan dia kan. Mami pun, mami ada ramai anak. So bagi mami mungkin diorang tak tahu yang mami ni menyayangi diorang, kasihi diorang, beri segala apa yang diorang perlukan sama rata. So kepada anak-anak, pastikan you all pun juga kena faham ibu anda. Contoh mami sendiri, walaupun saya sibuk, saya akan sentiasa ingat diorang, saya akan sentiasa mendoakan mereka. Bukan kata saya lebih kepada yang sulung, lebih pada yang bongsu, lebih pada tengah, tidak. As for me, terutama anak-anak saya. Kalau tanya saya lah, walaupun saya tak ada anak, tapi saya juga anak. Tidak baiklah, harus ibu bapa berlaku adil kepada anak-anak, walaupun 10 anak, walaupun tak kisah anak ni berjaya ataupun tidak berjaya, harus layan dia dengan layanan yang sama. Sebab kadang-kadang nasib anak-anak kita ni kita tak tahu, ada nasib yang baik, ada nasib kurang baik. Tetapi kalau dia balik rumah, dia rasa balance lagi daripada ibu bapa, means dia dapat support lagi daripada ibu bapa dia. Sejujurnya lah, pengalaman saya sebagai emak kan, anak dah 2, which is memang agak, orang kata tak susah kot nak orang kata nak bahagikan kasih sayang tu bersama sebenarnya, which is kita hanya perlu tahu kelebihan setiap anak. Kelebihan anak-anak memang tak sama, di mana kelebihan seseorang tu mungkin ada kelemahan pada seseorang tersebut, tapi kelemahan orang tersebut adalah kelebihan pada kelemahan orang yang ada kelebihan adalah kelebihan pada orang yang kelemahan. Jadi pada saya bukan susah pun sebenarnya. Cumanya jangan melihat ke arah negatif atau macam kita cepat down kalau sekiranya anak kita tak capai apa yang kita expect. Baik, itu rata-rata mereka di luar sana juga turut berkongsi pendapat yang sama mengenai isu kita pada hari ini. Kalau boleh kasih sayang itu tanpa syarat. Baik, ini saya benar-benar terjentik hati saya nak membacakan komen ini. Mungkin ada juga berkaitan dengan apa yang Cik Zaid ceritakan tadi tentang slow learner dan sebagainya. Apabila kita tak sedar, kita bandingkan. Daripada Nurlaili Skandar. Pernah dengar luahan seorang anak lelaki berusia 8 tahun begini bunyinya. Mama, kalau depan orang, Mama jangan cakap abang ni degil. Abang tak dengar cakap, abang tak kerti baca, abang malu. Sedih dengar luahan anak ini. Tengok tak anak-anak sekarang pun sebenarnya mereka walaupun masih kecil mempunyai hati dan perasaan, dan kali ini mereka benar-benar ingin meluahkan. Ya, itu kuasa kata-katanya. Jadi sebaiknya kita janganlah, sebab kadang-kadang Datin dan Encik Zaid, kita tahu anak kita yang mana berpotensi lebih
lebih orang kata fast learner, slow learner. Tapi tanpa kita sedar, depan orang kita, dia ni slow learner. Tapi abang dia tu, dia fast learner. Cepat dia boleh tangkap semuanya. Kan? Dan ni satu lagi komen yang sangat sweet juga. Izahar berkata, ibu kucing saya pun pandai pilih kasih. Anaknya yang cantik dijilatnya, tapi anak yang kurang cantik dibiarkan. Mungkin bila kita baca tu, dia rasa macam kelakar. Tetapi realitinya, sebagai ibu dan ayah, kita memang tidak mahu pilih kasih. Tetapi pastinya ada favoritism kan. Walaupun ada dua anak ke 3 anak 4 5 mesti ada favoritism. Dan Datin sendiri kan, Datin ada anak tiri, anak kandung. Pernah tak Datin sendiri Datin cuba konflik lah. Ataupun Datin ada konflik bersama diri sendiri. Macam mana saya nak berikan mereka kasih sayang yang sama rata? Okey, sebelum saya menjawab soalan tu, Datin macam bisik Datin. Semua dengar. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya sendiri ada 48 ekor kucing. Anak bulus. So jadi apa yang you baca tadi? Apa yang you baca tadi memang betul. Nampak Okey. My cat ni saja. Kucing baru lahir ada 3 ekor anak kitten. Seekor tu macam agak cacat sikit. Agak macam problem lah. Digigit-gigitnya. Digigit banting-bantingnya. Yang 2 ekor yang comel tu dijilat-jilatnya. Mungkin benda ni pun ada kaitannya, ada kaitnya dengan kita manusia, hamba Allah lagi yang sangat lemah. Kita ni sangat lemah. Nobody is perfect kan? So jadi macam saya pula, saya cuba sedaya upaya. 14 years back when I got married, I trying my best to be a good mother. It doesn't matter walaupun saya ni ibu tiri ke apa, tapi walaupun saya tahu ibu tiri tidak akan dapat mengambil tempat ibu yang sebenar, ibu kandung. Tidak boleh, tidak akan. Sebab kita letakkan diri kita dekat mereka. Of course kita sayang mak kita sendiri, macam tu. Tetapi as a parents dan as a, lagi tua daripada anak-anak, kita sepatutnya menunjukkan contoh yang baik. Itu yang saya jagalah. Maknanya saya akan masak untuk dorang, saya akan bercakap lembut dengan dorang, menasihati mereka. Tapi alhamdulillah anak-anak tiri saya sangat baik, sangat menghormati saya dan juga anak-anak yang lain, adik-adik dia yang lain. So jadi sangat easy bagi saya untuk handle the situation saya bersama anak tiri. Walaupun anak tiri saya sebenarnya, kalau nak tahu, anak tiri saya duduk dengan saya. Daripada kecil sampai besar. So jadi, dan saya sentiasa duduk dengan mereka dan berbual dengan mereka macam kawan. Contoh, ada benda yang mereka buat yang father dia mungkin tidak setuju. Dan dia akan kautim dengan saya. Mami, macam mana? Mami, macam mana ni? I'm trying my best jadikan diri saya sendiri sebagai kawan. Sebab difference saya dengan anak tiri saya hanya 10 tahun. The eldest kan. So dia 26, saya 36. So jadi saya rasa macam jadi kawan dan dia akan tidak ada rahsia dengan kita. Dan dalam masa yang sama saya kautimlah suami. Yang dia tak boleh, jangan paksa dia buat macam tu. Belajar macam ni dia tak minat ke? Contoh. So jadi saya rasa kalau kita bagi contoh yang baik, kita menasihati dan bagi segala benda yang baik, insya-Allah dia akan balas. Sebab dia budak. Dia muda daripada kita, dia akan fikir, tak adalah orang cakap mak tiri jahat, tak adalah orang cakap mak tiri macam ni membanding-bandingkan. So semua benda sama. Father dia, my husband bagi benda yang sama, I bagi diorang benda yang sama. Very simple lah. Tapi kan? Datin, sejujurnya realitinya pasti ada favoritism tak dalam sebagai seorang ibu. Sebab pastinya ramai ibu yang tengah menonton sekarang ni pernah ada konflik yang macam mana adakah saya mengasihi anak sulung saya lebih daripada anak kedua? Adakah anak sulung ni lebih special daripada anak kedua? Ketiga, keempat? Macam saya, mula-mula saya kahwin dengan my husband sebab saya tak ada anak, betul? Saya agak, diri saya sendiri agak macam sedih, agak macam, alah tu anak dia, macam tu. Ada, of course, betul, mesti ada macam, saya tak ada anak, Tapi saya kena kuat, saya kena accept yang saya kawan dengan my husband, saya tahu dia duduk beranak 2. So saya kena terima 2 anak ni. So bila 2 anak ni datang dekat-dekat dengan saya dan saya bercakap lembut dengan mereka dan kita treat dia nice sebab saya suka anak-anak saudara saya. So saya treat my anak tiri ni nice. So jadi diorang secara tak langsung jatuh cinta juga dengan kita. Suka dengan kita dan dalam masa yang sama tiba-tiba saya pregnant. So jadi bonding, benda tu rasa macam walaupun anak tiri tetapi they are my daughter and son. Jadi proses macam, yang sangat natural lah. Sangat natural. Awal-awal tu mesti ada rasa macam mana nak menarik hati dia. Macam mana nak, saya ni ibu tiri, macam mana saya nak suruh dia macam sayang saya juga. Macam tu. Tapi Alhamdulillah diam tak diam dah 14 tahun. So easy pergi. Okey, Cik Zaid. Saya nak membawa Cik Zaid dan juga penonton. Okey, kita dah berbincang mengenai mereka, anak-anak yang kecil dan sebagainya. Tapi saya kira implikasi perkara ini yang dikatakan tidak disedari boleh menjadi satu impak jangka masa panjang
Sebagai contoh, anak-anak yang dah besar ni sekalipun, ada kalanya mak ayah kadang-kadang bila balik kampung pun membanding-banding. Oh, dia balik bawa hadiah, dia selalu balik, dia tak selalu balik, selalu telefon dan sebagainya. Dan banyak lagi perkara-perkara sebenarnya. Tapi ini yang kita nak ceritakan juga, bahawa perkara ini harus diputuskan. Dan kalau tak diseri, ada impak jangka masa panjang sampai turun-temurun pun, itulah budayanya nanti. Betul, saya setuju sangat. Sebab kalau kita tengok terbuktilah makhluk Allah SWT ni semua ada perasaan. Pilih kasih ni memang ada. Satu perasaan naluri manusia. Jadi dia menjadi ujian kepada kita untuk melawan. Sebenarnya itu nafsu. Sebab seronok, kita of course kita tertarik dengan anak yang baik dengan kita. Kat pejabat pun sama. Pejabat pun ada kan pilih kasih, favoritism kan. Pun bos kan dia suka pilih orang yang rajin bantu dia. Pun ada. Tapi pejabat lain ceritalah. Dekat rumah betul macam Fahrin sebut, kesan dia akan orang yang dibanding-bandingkan nanti, dia akan buat balik kat anak-anak generasi yang akan datang kan. Jadi sampai bila benda ni tak putus. Jadi seeloknya kita cetuskanlah perasaan ni bahawa semua anak tu istimewa. Anak tu anugerah daripada Tuhan, hadiah kan. Saya selalu pesan kat saya juga. Sebab saya pun ada perasaan tu kan. Oh, anak ni yang baik dengan kita, pandai ambil hati, of course kita akan tertarik dengan dia. Tetapi tanggungjawab kita tak boleh kita nak lepas semata-mata anak tu kita suka. Anak kita yang ada so-called problem sikit, ada masalah sikit, kita malah nak layan, tak boleh. Sebab itu adalah tanggungjawab. Saya yakin benda ni lah. Macam puan yang hantar tadi, anak dia 2 anak istimewa kan. Dan 2 orang so-called normal. Sebenarnya sama je. Cuma yang istimewa tu mungkin perlukan lebih perhatian dari segi masa, tenaga dan keluarga tersebut kena bagi tahu dekat semua anak-anak kena berlaku adil. Dan kita kena faham konsep adil ni bukan sama rata. Bukannya 2 jam seorang spend masa dengan anak. Ada anak tak perlu masa 2 jam pun, 1 jam pun dah cukup. Tapi yang memerlukan banyak perhatian, mungkin kita kena bagi tahu dekat yang lain, kita buat satu tim. Macam tim bola gitu kan. Memang teamwork. Keluarga ni teamwork. Kalau anak perlu bantuan, lain-lain semua pakat bantu. Ada yang mungkin lemah dari segi akademik kan. Minta tolong yang pandai tadi, yang bijak tadi. Bang, kakak tolong adik tak faham 16 tolak 9 macam mana, jom kita pakat tolong dia. Dapat 5 orang pakat tolong, adalah jumpa satu cara yang adik tu faham agaknya kan. Jadi itu pun salah satu cara. Macam sebab Fahrin tanya saya macam mana cara nak break the cycle tu. Inilah antara cara-cara dia, teamwork. Bawa bersama-sama. Kita melatih anak-anak untuk saling meraihkan, saling menghargai. Dan bukannya bangga-bangga, kau tak ada ni. Kita nak complementing. Bercakap tentang itu juga. Ini ada satu yang saya nak bacakan, tapi memang ada dalam Facebook. Saya ringkaskan namanya, Nedi lah. Okey. Saya ada 6 adik-beradik. Semua kaya raya dan berjaya. Pakai kereta mahal-mahal. Saya seorang jenis kerja biasa-biasa je, orang tua saya cakap. Sampai sekarang saya dipulaukan, dihina, malah disisihkan. Sampai sekarang saya depresi. Ini sebenarnya yang saya katakan impak jangka masa panjang tu sebenarnya. Dan ini kalau kita tak tangani, kita tak bincangkan, bahaya. Itulah yang boleh jadi. Ya, betul. Dan mungkin Datin, kita nak tanya Datin juga, pandangan Datin. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang sudah ada anak sendiri dan ada yang terfikir untuk mengambil anak angkat. Ataupun ada yang sudah ada anak angkat dan selepas ni baru nak buat perancangan untuk dapatkan anak kandung sendiri kan. Tapi mereka risau, ada konflik. Bolehkah saya memberikan kasih sayang yang sama rata kepada kesemua mereka? Bolehkah tanpa syarat ni? Banyak persoalan yang pastinya ada. Sebab kadang-kadang kita mengasihi anak saudara kita tu macam anak sendiri, walaupun tak ada anak kan. Tapi itulah kadang dengan anak saudara pun nak banding. Kasih sayang. Saya percaya satu benda yang Allah Ta'ala bagi dalam diri kita masing-masing, benda yang natural. Maknanya benda yang you ni penyayang atau you ni pura-pura penyayang. Benda tu pasti ada dalam diri setiap insan, setiap manusia. You ni penyayang ke, beri kemanusiaan ke, kan ada orang ambil dera-dera, pukul-pukul, campak-campak. So jadi daripada awal, penonton kat rumah semua, daripada awal, sebelum kalau you ada niat nak ambil anak angkat, fikir 100 kali. Kerana realiti diorang bukan darah daging kita. Jadi sampai satu tahap mungkin you diuji dalam keadaan mungkin budak tu nakal ke, you tak pernah ada anak kan, 5 tahun kahwin, 7 tahun kahwin tak pernah ada anak. Jadi budak nakal you macam you sekali dah tepuk je, you pasti nak tepuk-tepuk lagi. Maknanya sekali you dah tangan budak, pastinya you akan kaki memukul. So jadi pada pandangan saya kepada semua orang lah, kalau sebelum you decide untuk nak mengambil anak angkat,
fikir 100 kali. Maknanya adakah you ni betul-betul ikhlas? You ni seorang yang penyayang? Husband you, pasangan you boleh terima tak? Jadi sebab benda ni bukan main-main. Benda ni melibatkan nyawa anak. Itu yang kalau tak betul-betul boleh ada kes penderaan apa semua. Fikirlah. Anak tu amanah sebenarnya. Amanah yang paling besar. Macam saya sendiri dengan contoh macam saya sendiri dengan anak tiri saya dalam satu family. Kita nak buat kasih sayang tu sentiasa ada. Even anak tiri saya kenal daripada umur dia 11 tahun, sekarang dia 26 tahun. Okey, macam mana saya buat? Kita orang mesti ada buat syarat antara saya dengan suami, tiap-tiap malam makan kena bersama. On table 12 anak. Maknanya bukan 12 anak, maknanya termasuk parents 10 orang mesti dah ada on table. Kadang-kadang dengan maid-maid kita ajak makan sekali satu table. Tiap-tiap malam. Jadi benda tu secara tak langsung bagi mengeratkan kita punya silaturahim antara anak-anak tu, antara anak kita, anak dia. Maknanya sama-sama kita gelak-gelak lepas makan. Best seronok. Kita kena menciptakan sesuatu yang indah dalam menciptakan sesuatu yang indah tu. Yang penting jangan banding-bandingkan anak-anak kan. Jangan, bahaya. Okey, baik Cik Said, di penghujung perbincangan kita seringkasnya berikan kesimpulan dan juga rumusan mengenai topik kita bersama dengan para penonton. Kasih sayang tanpa syarat. Kasih sayang tanpa syarat. Okey, simple je lah. Ambil kata-kata Farin tadi, anak-anak adalah amanah dan kita pasti akan diuji. Setakat mana kita menangani segala permasalahan, permasalahan anak-anak. Datin mudah cerita sedikit sebanyak. Bagi saya, dua-dua tu wajib ada dalam setiap keluarga. Amanah campur ujian dan yakinlah kalau kita berjaya hadapi ujian tersebut, saya selalu buat hashtag ni. Hashtag dia tiket ke syurga. Yakinlah bahawa kalau kita berlaku adil dengan anak-anak kita, terutama yang kita rasa macam susah sikit, nak keras kepala, susah belajar, itulah mungkin tiket ke syurga kita mungkin ada dalam tu. Sebab kalau kita tangani dia, kita bantu dia sehingga dia jadi orang yang berguna. Tak kiralah dia anak tiri ke, anak angkat ke, anak kandung ke, tak ada syarat. Kasih sayang tanpa syarat. Mati nanti, mungkin kita bangun, mungkin Tuhan bagi ambillah engkau tiket ke syurga. Kenapa? Sebab dulu engkau telah mengubah nasib anak-anak engkau. Kasih sayang tak ada syarat. Kerana engkau lah dia berjaya jadi manusia yang berguna. Saya meremang saya. Cakap pasal kasih sayang ni buat kita sebab sebenarnya. Betul, saya pun meremang juga. Inilah yang kita nak ingin pancarkan kepada semua para ibu bapa, masyarakat. Kita raikan ke semuanya, kasihkan ke semuanya tanpa syarat. Betul, dan bagi saya rasa parenting ni tidak ada betul dan salah, tapi bila ada cara untuk kita perbaikinya, kita cuba perbaikinya. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Datin Rebecca dan juga Encik Zaid atas perkongsian hari ini, dan semoga apa yang dikongsikan hari ini membantu anda dan anak-anak anda terutamanya, dan terima kasih untuk komen anda juga. Dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan pelakon-pelakon dari Cinta Buat Dara. Jangan ke mana-mana.